أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة صالحة. اللهم زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ورزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia rahmat dan inayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ini untuk kita teruskan bacaan kitab Penawar Bagi Hati, dan kita berada pada muka surat keempat, nombor ketiga tak? Nombor 3. Dan adapun hantarannya, faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan adapun hantarannya, hantaran bagi ilmu tasawuf, hantarannya maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya kepada hati. Jadi kita masih lagi berada dalam bab dia panggil Mabadi'ul Asyarah, prinsip 10. Prinsip 10 di mana ada 10 perkara yang berkait dengan ilmu tu lah. Cuma sini dia tak sebut habis ni. Tapi kebanyakannya sudah ada lah. Baik. Jadi disebut sini adapun hantarannya maudhu'. Hantaran ini maudhu', tajuk. Perbahasan ilmu tasawuf ni dia berkait dengan apa? Jadi hantarannya maudhu' dia, perbahasan dia tu adalah hati. Ini merujuk kepada hati manusia. Daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya kepada hati. Yang ini kelakuan-kelakuan al-aridah yang baru mari. Ahwalul aridah, kelakuan yang baru datang. Ahwalul aridah maksudnya keadaan hati yang dilihat kepada kelakuan-kelakuan hati. Lagu mana hati tu? Adakah hati tu redha, hati tu pasrah, sabar, kelakuan-kelakuan dia lah. Ataupun hati tu hati yang sentiasa duduk suruh buat kepada maksiat, ammaratun bisu. Jadi perbahasan ilmu tasawuf dia bahas hati daripada sudut ahwal, keadaan, kelakuan yang datang kepadanya kepada hati. Dia bukan bahas hati dari sudut kesihatan, bukan. Nak sihat hati kita ni kena makan goni-goni. Bukan waktu dah. Bukan tengok dari sudut lain, bukan. Tapi tengok dari sudut ahwal al-aridah. Yang ini kelakuan yang datang kepada hati tersebut. Itu adalah maudhu', hantaran perbahasan ilmu tasawuf. Okey, nombor 4. Dan adalah hukumnya hukum belajar ilmu tasawuf. Apa dia hukum belajar ilmu tasawuf? Maka fardu ain. Fardu ain.
Maksudnya wajib secara individu. Tu fardu ain. Wajib ke atas individu, setiap orang, setiap mukallaf wajib belajar ilmu tasawuf. Kalau ada ilmu orang kata ilmu tasawuf, tak wajib ngaji. Zaman Nabi tak ada. Dia kata begitu dah. Zaman Nabi tak mana ada mengaji ilmu tasawuf ni. Ilmu tasawuf ni ulama tulis. Ni perkataan yang menjauhkan orang daripada ilmu. Walaupun dia ni mengaku dia ni mengajar dan sebagainya, tapi sebenarnya perkataan itu menjauhkan orang daripada ilmu sebenarnya. Ilmu ni kita kena tengok perkembangan dia, bukan setakat tasawuf, fiqh, tafsir, hadis. Mana ada berlaku zaman Nabi. Kalau zaman Nabi ada dah duk ngaji kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Mana ada. Zaman Nabi tu zaman yang disebut sebagai sumber segala ilmu, iaitu berlaku pada zaman Nabi. Tapi bila mana berlaku perkembangan, para alim ulama susun ilmu ni daripada asalnya hadis Nabi, dia ada buat pengkelasan ilmu-ilmu. Ada hadis Nabi sebut berkaitan dengan zakat. Dia jadi berbahasa zakat saja. Dia kupu-kupu hadis berkaitan dengan zakat. Nabi sebut berkaitan dengan puasa, tu baik kitab berkaitan dengan puasa. Jadi semuanya ambilan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tasawuf pula ambil mana? Nanti dia akan sebut lepas ni Lepas ni dia akan sebut dari mana tempat ambil ilmu ni. Jadi ilmu tasawuf hukumnya, hukum belajar adalah fardu ain, wajib ke atas setiap individu, setiap mukallaf, orang yang berakal, orang yang sampai umur, cukup umur, orang yang akhir balik panggil. Orang yang akhir balik wajib belajar ilmu tasawuf. Sebab apa? Sebab kalau tak mengaji tasawuf, bimbang-bimbang amalan yang kita buat tak sah. Dia berasa semaya dah, tapi tak berasa, tak tahu. Dia bukan tak berasa, tak tahu sebab tak mengaji. Semaya rupa-rupanya semaya tu nak menunjuk kau ada riak dalam ibadat. Bila mana ada riak dalam ibadat, maka Allah SWT tak terima semaya itu. Sebab tu wajib ngaji tu supaya kita nak pastikan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekadar kemampuan kita. Buat lebih-lebih tu suruh ke Allah Ta'ala lah. Kita buat setakat yang terbaik, maka Allah SWT lah maha mengetahui apa yang terbaik. Jadi hukumnya maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umurnya. Orang-orang yang berakal, ini akil, sampai umur balik, dipanggil akil balik. Akil balik ni adalah syarat nak jadi mukallaf. Nak jadi mukallaf. Siapa dia mukallaf? Mukallaf ni maksudnya orang yang diberati hukum syarak ke atas mereka. Itu mukallaf. Syarak ke atas semaya, aqimus solah. Siapa yang kena semaya tu? Baby baru lahir. Tak. Akil balik ataupun mukallaf. Mukallaf yang kena semaya. Syarat kata puasa, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib puasa. Siapa wajib puasa tu? Mukallaf. Mukallaf. Siapa dia mukallaf? Mukallaf ni orang yang akil dan baligh. Dua tu dah. Akil dan baligh. Setengah ulama dia tambah sikit. Tanda-tanda mukallaf. Yang pertama tadi akil, berakal. Orang gila bukan mukallaf. Kalau ajak orang gila semaya, dia mudahlah gila tak semaya pula. Tahu dia dah. Dia mudahlah gila tak semaya, mari semaya. Orang gila pula jawab, kawan gila tak wajib semaya. Tak ada apa. Kena dia ni. Orang gila tak wajib semaya. Sebab apa? Sebab dia gila, tidak berakal.
Jadi syarat pertama mesti berakal. Yang kedua mesti balik sampai umur. Tu mukallaf. Yang ketiga syarat mukallaf sampai seruan bulu dakwah dipanggil. Sampai seru. Nih. Lagu mana sampai seru tu? Sekira-kira dia ni duduk ataupun tinggal berhampiran dengan ulama, berhampiran dengan ustaz, orang boleh hajar dia tetes maya misalnya tak? Ada seruan kepada dia untuk solat. Tu dah. Kalau duduk dalam hutan misalnya, lahir-lahir dalam hutan tu. Masa dia baby tu mak dia buat apa ni? Tuhuk sungai, bubuh dalam bekas, bubuh dalam perahu, tuhuk sungai, masuk dalam hutan. Besar dengan gorila, potazer, misalnya tak? Dia tak tahu seruan Islam, tak tahu seruan tentang akidah, tak tahu wajib semaya pun tak tahu. Maka tu tidak sampai seru, maka bukan mukallaf. Tu. Tapi kalau ada hutan, ada estro, mukallaf lah tu. Ada estro pendakwah duk pergi, ada buat masjid ke apa semua, lebih pada mukallaf lah tu. Jadi sampai seruan tentang agama. Itu yang ketiga nih. Yang keempat syarat-syarat mukallaf. Yang keempat salamatul hawas. Sempurna panca indera. Tu, sempurna panca indera. Sama ada panca indera melihat atau mendengar, salah satu. Sempurna dia ni boleh melihat ataupun dia ni boleh mendengar. Sebab mendengar dan melihat inilah panca indera yang membolehkan seseorang itu idrak. Dia dapat sesuatu, dapat ilmu. Nak mengaji, sama ada kita dengar ataupun kita tengok. Kadang-kadang tengok. Lagu mana kita tengok? Baca buku? Tak. Kita baca buku. Tengok je. Tak ada suara tu bik. Telinga tak guna tapi guna mata sahaja. Melihat. Ataupun kita dengar ni, macam lah ni kita dah kuliah kita ni. Kita mendengar, maka kita guna telinga. Mata tutup pun tak apa. Tutup mata. Telinga duk dengar ni, ngaji ke apa. Tapi jangan tutup mata tidur ni. Itu lain. Tu tidak dengar lah tu. Tutup mata terbang kat siang tu tidur tu. Jadi kita walaupun tutup mata, tapi kali kita dengar, maksudnya ilmu masuk lagi kepada kita. Ilmu masuk. Sebab tu nak cari orang tidur lagu mana? Nak tahu kita ni tidur ke telak. Batal ke tak wuduk. Dia dobik tidur, kita tak dengar suara. Tidur tu. Kita duduk tengah semaya tahajud lah, semaya tahajud. Tengah berdiri gitu, tidur. Tu imam Allahu Akbar, rokok, kita tak dengar. Boleh tidur, boleh berdiri dah. Boleh. Tak? Dia tidur boleh berdiri, kita khabar ke apa. Tu panggil tidur tu batas semaya. Batas semaya. Tapi kalau duduk begini, tutup mata, tapi terlelap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rokok juga dia. Bismillah liman hamidah. Dia dengar. Dia masih lagi mendengar, maka dia bukan tidur lagi. Tak batal wuduk lagi. Tak batal wuduk, tak batal semaya. Batas semayanya tidur. Kalau terlelap tak batal. Nak cari lagu mana tidur? Tak dengar suara. Kalau tak dengar suara tu tidur. Kalau duk dengar lagi tak dengar hujung-hujung pun dikira dengar lagi lah. Walaupun tak faham sekalipun dikira belum tidur lagi. Asal kau dengar, asal kau dengar. Jadi panca indera, selamat panca indera, salamatul hawas, selamat panca indera, iaitu sama ada mata ataupun sama ada melihat, pelihat ataupun panca indera pendengaran. Tu. Kalau tak ada dua-dua, mata buta, telinga pekak. Orang gini ni bukan mukallaf.
Mukallaf guano nak royak gana ke dia wajib semaya. Dan mau wajib semaya royak dia. Dia pekak kacak guano. Dia tak dengar kata kacak. Kalau gitu hang buat tulis. Nak tulis guano dia buta, tak boleh membaca. Nampak? Jadi tidak ada ruang untuk dia belajar. Maka dia bukan mukallaf. Jadi dia kata sini wajib belajar ilmu tasawuf ni atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Orang berakal, orang yang ada akal wajib belajar. Lagi pula buat balik. Sampai umur yang ni balik, maka wajib belajar. Dan adapun tempat ambilnya dan tempat ambilnya maksudnya sumber ilmu tasawuf ni. Ambil mana ilmu tasawuf ni? Tempat ambil dia tu mari mana? Maka daripada Quran yang mulia, Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia. Tempat ambil dia ni ilmu tasawuf mari daripada Quran. Dia ada dalil-dalil dia. Penyusunan dia tu dalil-dalil yang ambil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ambilan sumber istimdad ilmu tasawuf. Mana asas silahnya? Mari daripada Quran, mari daripada hadis. Batu kita ni, kita tengok ilmu gapo-gapo pun dalam Islam ni, punca dia, ambilan dia, tempat sumber utama dia, rujukan utama dia adalah Quran, hadis. Quran, hadis, Quran, hadis. Kalau kita nak tengok perkembangan ilmu, dia bermula pada zaman Nabi. Tapi dia punya penulisan dia tu bukan bermula pada zaman Nabi. Hatta ilmu bahasa Arab sekalipun, ilmu nahwu misalnya tak? Ilmu nahwu. Ilmu tata bahasa Arab, grammar. Ilmu nahwu. Zaman Nabi ada ke ilmu nahwu? Ilmu nahwu ada dalam zaman Nabi. Secara bertulis, secara berdokumentasi ada kitab ke apa, tak ada. Zaman Nabi tak ada. Sebab orang masa tu memang kecek Arab, fusha, tak ada kesalahan. Tapi bila mana lama-lama berlaku perkembangan bahasa, ada orang salah dah kecek Arab. Salah dalam nahwu, salah dalam surah. Bila mana gitu, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali suruh Abu Aswad Ad-Du'ali. Abu Aswad Ad-Du'ali tulis berkaitan dengan ilmu nahwu. Nampak? Jadi tulisan berkaitan dengan ilmu nahwu ni bermula selepas daripada Rasulullah wafat. Begitu juga ilmu hadis. Ilmu hadis tu sendiri tak pernah ditulis pada zaman Nabi. Bahkan jadi haram pada masa tu tulis hadis. Nabi pernah larang para sahabat daripada menulis hadis. Jangan tulis hadis. Sebab apa? Bimbang hadis ni orang akan tukar dengan ayat Quran. Sebab pada zaman Nabi, sahabat-sahabat tulis ayat Quran. Ayat Quran mereka hafal dan mereka tulis. Mereka tulis di pelepah-pelepah tamak, tulis di batu, diukir di batu. Tulis di macam-macam, di berbagai tempat. Bila mana ada sahabat yang tulis hadis Nabi, Nabi suruh ataupun Nabi larang daripada menulis kalam-kalam baginda, perkataan yang keluar daripada mulut baginda, jangan tulis. Jadi hukum tulis hadis pada waktu tu haram. Sebab apa haram? Sebab bimbang tukar dengan ayat Quran. Nampak? Ada ayat Quran, ni hadis Nabi. Orang baru mari, ayat Quran berlaku ni. Nampak? Jadi asalnya hadis Nabi tapi orang kata ayat Quran. Jadi haram pada masa itu. Lepas daripada Nabi wafat, nak jaga, orang panggil nak jaga hadis Nabi, maka ditulis. Ditulis, tapi bukan tulis di itulah. Ada dalam mushaf, ada dalam kertas lah.
dalam macam buku lah kalau kita dah ni. Buku tulis berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak ayatnya kalau ada orang kata ilmu tasawuf ni mari mana? Mari daripada Quran, mari daripada hadis. Ilmu tasawuf ni tidak mari Nabi, tidak mari daripada Nabi. Lepas tu mari daripada siapa? Daripada setan. Dah tidak mari daripada Nabi, mari daripada siapa? Mari daripada Nabi belaka. Cuma diolah oleh para alim ulama nak memudahkan kita belajar. Nak mudah kita belajar, maka diolah oleh para alim ulama. Tu. Oh, tak payah bacalah kita alim ulamanya. Kita baca hadis lalu, kita baca Quran lalu. Dia suruh kita baca Quran, baca hadis lalu. Tak payah baca kita alim ulama. Orang gini ni suruh budak-budak baca surat Khabar. Umpamanya gitulah perumpamaan dia. Budak kecil tak ada baca lagi. Dia baca apa? Kat buku ABC. Baca surat Khabar lalu. Baca majalah lalu. Budak tu dia baca buku ABC tu, tujuan je nak suruh pandai baca surat Khabar lah juga. Tak? Pandai baca buku ABC, pandai buat ayat ke apa semua, lama-lama dia pandai juga baca surat Khabar. Begitulah juga kita hari ni, kita duk belajar kitab-kitab para ahli ulama ni, nak suruh reti Quran hadis lah juganya. Tu tujuan dia. Nak suruh kita reti gapo Allah Taala suruh, gapo Nabi suruh. Nak mudahkan urusan kita belajar, maka para ahli ulama buat kitab. Dia ada tangga-tangga dia, pekat mubtadi, pekat mutawassit, pekat muntahi. 3 pekat tu. Pekat permulaan, pertengahan, pekat akhir. Pekat tinggi dah. Muntahi. Tu jadi tujuan ulama susun ilmu ni supaya nak memudahkan kita belajar, dan akhir sekali tujuannya suruh supaya kita faham Quran, faham hadis. Situ. Tu habis. Nombor 5. Dan adapun tempat ambilannya maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nombor 6, dan adapun nama ilmu ni ilmu tasawuf. Nama dia dah. Ilmu tasawuf. Mari mana nama tasawuf ni? Tasawuf ni mari mana? Jadi ada pendapat kata tasawuf ni mari daripada suf, perkataan suf. Suf ni maksudnya bulu halus. Macam bulu kucing gitu dia panggil suf. Dia ada selagi bulu macam bulu air tu. Bulu air, bulu burung. Dia tidak lembut dah. Dia macam pelepah gitu dah. Macam apa? Bulu air ke? Dia style kerah gitu dah. Ada batai, lepas tu ada gatu tepi. Tu bulu air, bulu burung, bulu asar, bulu itik. Waktu tu dipanggil rish dalam bahasa Arab. Rish. Kalau suf ni bulu lembut supaya bulu kucing. Bulu lembut supaya bulu kucing. Jadi tasawuf tu ambil daripada perkataan suf tadi, bulu lembut. Jadi bulu lembut tu kerana apa? Kerana lembutnya perbahasan ataupun lembutnya hati orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf. Tu dia ambil daripada perkataan suf. Baik, jadi nama ilmu ni ilmu tasawuf. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dalam Minhajul Abidin dia sebut ilmu tasawuf ni ilmu sir. Nama lain dia ilmu sir. Nama lain bagi ilmu tasawuf ilmu sir, ilmu rahsia. Itu disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam Minhajul Abidin. Jadi ilmu kita nak belajar ni ilmu tasawuf, yang mana wajib ke atas kita belajar supaya
Allah SWT terima amal ibadat kita. Dan kita nak jaga hati kita daripada perangai-perangai ataupun sifat-sifat yang buruk, dan kita nak hiasi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Habis itu. Qala Syekhul Musannif rahimahullah. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyelesaian maksud daripada ilmu tasawuf itu, maksud ni tujuan. Bukan maksud terjemahan. Ada. Maksud tujuan. Tu. Ya, asal daripada perkataan Arab qasad. Kosak kita panggil kosak ya. Qasduka, apakah qasduka, apakah kosak kamu? Apakah niat kamu? Apakah tujuan kamu? Jadi maksud ilmu tasawuf, tujuan ilmu tasawuf itu apa? Membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji. Perbuatan keji ni apa? Maksiat. Tu maksud perbuatan keji. Kita nak cuci hati kita ni dari anggota-anggota yang zahir. Belajar ilmu tasawuf, kita nak sucikan segala anggota-anggota yang zahir daripada perbuatan yang keji, yakni daripada maksiat, supaya ada ia membersihkan segala anggota yang zahir itu, menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Bila mana kita jaga anggota-anggota yang zahir, maka akan sampailah untuk kita menjaga hati kita. Kita jaga tangan, jaga mata tak tengok kepada perkara haram, telinga tak dengar perkara haram, mulut tak berkecek perkara haram, maka dia akan membantu hati kita untuk tidak berbuat perkara yang haram juga dengan hati kita. Sebab tu ada zina, bukan setakat zina mata, zina hati pun ada. Zina zahir tu buat kena rejal tu. Buat kena rejal, kena sebab satu kali apa semua tu. Tu zina zahir. Tapi kalau zina mata, maksudnya mata dia ada tengok kepada perkara yang haram. Zina mata. Zina tangan dia duk pegang perkara yang haram. Duk pegang tangan betina. Awak tidak kahwin lagi lah. Kahwin tak ada masalah. Zina hati dia duk teringat kau gawe. Nak menikah tak berani. Ayah dia bikin lajak. Takut nak minta. Jadi dia teringat begitu ya. Panggil zina hati. Waktu Islam ni dia sediakan, orang panggil penyelesaian kepada masalah dengan kahwin. Bila mana kahwin, benda-benda tu semua tak jadi berdosa dah, bahkan jadi boleh pahala. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, bila mana seorang suami melihat kepada isteri dengan pandangan cinta, pandangan kasih sayang, rasa suka kau bini, pandangan kasih sayang dia tengok. Dan isteri pula melihat kepada suami dia dengan pandangan yang sama. Duduk gawe dua tu, laki bini. Tak apalah muka bini, laki bini lah. Duduk gawe, duduk tengok dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Maka Allah akan melihat kepada keduanya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kahwin, asalnya benda maksiat jadi ibadat pula, boleh pahala, boleh bawa kepada rahmat Allah taala pula. Baik, jadi dia kata supaya bila mana jaga anggota zahir, maka akan terjagalah anggota batin, iaitu hati, dapat membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Anggota zahir itu ada 7. Mana 7? Pertama mata. Mata anggota zahir itu. Mata, kedua mata lah. Kedua telinga. Ini telinga tu, kedua telinga tu. Dan ketiga lidah, mulut. Mulut tu lidah lah maksudnya, berkata-kata. Dan keempat perut.
Anggota zahir juga tu perut makan gam dia masuk dalam perut tu. Lepas tu kadang-kadang dah kita ni tak jaga, kalau tak jaga makan, maka memang payah nak buat ibadat. Apa gak berasa payah nak khusyuk kadang-kadang dalam sembahyang. Ni kadang-kadang berasa malah sembahyang. Tu mari mana tu kadang-kadang. Mata tengok kosa kau, mata hamba jaga. Hamba kalau jalan tutup mata. Nak tengok, nak jaga pandang, tutup mata jalan. Tunduk bumi. Lingo tak dengar apa-apa. Tak ada dengar maksiat ke apa. Mulut pun tak kecek banyak. Perut perut makan koksi. Cari makan koksi. Kadang-kadang benda-benda yang syubhat pun makan. Tak jaga perut. Tu kena jaga juga. Dan kelima farash sini maksudnya kemaluan kita kira lah. Dalam bahasa Arab disebut farash tu kena dua kena kemaluan orang lelaki dan juga kemaluan orang perempuan. Bahasa Arab. Orang Melayu sebut farah ni orang perempuan saja dah. Tapi dalam bahasa Arab bila mana sebut faraj, dia panggil farjun, farjun. Kemaluan kena pada kemaluan lelaki dan perempuan. Kena jaga juga tu anggota zahir tu. Jaga kemaluan. Dalam bahasa Arab kalau kita nak sebut apa ni kemaluan, dia kena mati ke huruf ra tu. Farjun. Tu baru kena kemaluan Kalau kita sebut farash bukan kemaluan tu. Farash itu tu maksudnya kelepasan. Benda lain. Tu dalam bahasa Arab lah. Kalau baca kitab Arab terutama sekali kena betul baris lah. Tapi ni kitab Melayu insya-Allah tak tukar lah tak tukar. Ajil bin nasri wa bil faraji. Contoh ada dalam syair ada sebut ajil bin nasri wa bil faraji. Ya Allah percepatkan kemenangan dan kelepasan. Wal faraj. Baik. Dan keenam, anggota zahir yang keenam, dua tangan, dan ketujuh dua kaki. 7 anggota tu. 7 anggota zahir tu kena jaga. Jadi awak kata wajib mengaji tu, wajib kita nak jaga 7 anggota ni lah. Wajib kita nak jaga 7 anggota ni. 7 anggota zahir ni. Tu. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya nyasaan. Nyasaan ni nya tak ada rujuk kembali kepada mana-mana dhamir. Nya kosong. Al-halu wasya'nu. Nya kote nya kote kosong, tak ada, tidak rujuk kepada mana-mana dhamir. Bahawasanya nyasaan Allah Ta'ala telah memberi nikmat ya Allah akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar. Allah Ta'ala ingat molek, Allah Ta'ala ni bagi nikmat yang banyak. Nikmat Allah Ta'ala ni dia ada nikmat al-ijad dan ada nikmat imdad. Nikmat ijad maksudnya Allah Ta'ala menjadikan. Imdad Allah Ta'ala jadikan nikmat tu berterusan ke atas kita. Imdad. Contoh kita ni boleh menyamu, boleh bernafas. Imdad berterusan boleh bernafas. Boleh seumur. Kalau ijad nikmat yang baru lagi, baru ada. Daripada buta kita pun boleh celak. Tu ijad tu. Asalnya tak boleh tengok, boleh tengok. Ijad. Esok tu hari kedua dia masih lagi boleh tengok. Imdad nama dia. Tu nikmat ijad dan juga nikmat imdad. Jadi ingat molek dalam hati Allah Ta'ala ni bagi nikmat yang besar-besar, dan iaitu nikmat tu segala anggota engkau. Segala anggota Ta'ala bagi tu semuanya nikmat yang besar-besar daripada Allah Ta'ala, dan wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Wajib kena pelihara, jaga. Tangan Allah Ta'ala bagi tangan ni, kena jaga tangan. Jangan duk kerak kat sini. Kena jaga molek. Tak lawi tubuh molek, fizikal molek. Jangan segeling kita puh orang
seling lopak motor. Tu tidak syukur tu tanda ni. Tak lebih nikmat mana molek. Dia sengaja nak letakkan diri dia ke lembuh kebinasaan. Tu. Jadi wajib pelihara dan wajib mensyukurkannya. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Sayyidina Umar, nikmat itu seperti binatang liar. Sayyidina Umar kata nikmat-nikmat ni serupa binatang liar. Maka tambaklah ia dengan syukur kepada Allah. Cara kita nak tambak nikmat yang seumpama binatang liar tu, kita tambak dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia akan nikmat, nescaya selagi jadi saksi semuanya atas engkau pada hari kiamat. Kalau tak jaga molek nikmat Allah Taala bagi tu, anggota-anggota tangan tak jaga, mulut tak jaga, mata, telinga tak jaga belaka tu, maka dia akan jadi saksi atas engkau. Kalau saksi atas, maksudnya dia akan jadi lawan kita. Di akhirat sekali dia akan lawan kita, dia akan berhujung nak lawan kita. Tu kalau saksi atas. Kalau ada lagi saksi bagi engkau. Saksi bagi. Kalau dia kata saksi bagi engkau. Waktu tu dia nak tolong kita. Nak suruh biar tangan kita ni tolong kita ke, nak suruh tangan kita lawan kita di akhirat sekali. Kalau kita jaga molek tangan kita, kita buat benda yang kebaikan, kita guna untuk kebaikan, tolong orang dan sebagainya misalnya, maka tangan kita ni akan jadi saksi bagi kita, akan jadi penolong kita. Tangan ni tolong jadi saksi. Ya Allah, dunia dulu dia guna aku dengan molek, ya Allah, nak tolong orang tu, tolong orang ni. Dengan tangan ni lah dia guna untuk buat kebaikan, ya Allah. Tu saksi bagi. Kalau dia jadi saksi atas, tangan pula kata, ya Allah, dia ni berat benar atas muka bumi dulu, ya Allah. Dengan tangan, dengan aku ni lah, dia buat macam-macam maksiat kepadamu, ya Allah. Sudah. Tangan jadi lawan kita. Wa'alaikumsalam. Seperti firman Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya pada hari kiamat mencop oleh Allah Ta'ala. Mencop. Apa maksud mencop ni? Kalau orang welding tu dia tutup kemas keming. Asalnya daripada apa ni? Contoh dua batang besi tak? Dua batang besi, dia takut dia welding. Kemas keming tak boleh nak gerak dah. Dia tutup kemas keming. Pada hari kiamat mencop oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Tutup segala mulut mereka. Allah Ta'ala teri mulut. Welding mulut tak boleh kecek. Artinya menegah ia, ya Allah, dia akan mulut daripada bercakap. Mulut tak boleh kecek pada hari kiamat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut tak boleh kecek. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu. Wah, keceknya ke apa? Tangan kecek. Allah. Tangan kecek. Tangan tak kecek nipu. Mulut biasa dah menipu. Atas dunia dulu banyak dah duk menipu, berlatih banyak dah. Akhirat nak menipu juga. Tapi mari akhirat tiba-tiba mulut tak boleh nak kecek. Apa keceknya ke apa? Tangan. Maka tangan akan bercakap benar. Tangan akan menjadi saksi di atas perbuatan-perbuatan kita. Dan menyaksikan oleh segala kaki mereka itu. Kaki pun jadi saksi juga dengan barang yang ada mereka itu mengusahakan dia barang. Dia buat gapo, kaki akan jadi saksi. Gimana naik motor, tekan kelas, tekan gear, jejak kaki mana, jejak di rumah maksiat, sudahlah. Jejak di tempat maksiat, sudah. Akhirat sekali lagi saksi akan menjadi, kaki akan menjadi saksi di dalam dunia dulu. Lagu mana tu?
maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Tu mata pun duk kecek juga. Atas dunia dulu ya Allah, mata dia ni huduh ya Allah. Mata dia duk tengok benda koksi. Depan orang baik, belakang orang. Sore-sore dalam bilik. Sudah. Kita ramak kau sesat dah, selamat dah. Duduk bilik buat ni. Pergi sebeh. Tak. Rupa-rupanya dalam bilik je duk tengok benda kosi. Akhirat sekali lagi mata tu akan royak. Mata kita akan cerita semula. Ni, buat gapo pada tarikh sikit-sikit. Duk tengok gapo, duk tengok sore. Ni. Dia tutup lapu dalam bilik dia. Nusuk. Senyap tak bunyi. Orang tak tahulah. Tapi mata kita akan menjadi saksi di akhirat sekali lagi. Waliyazubillah. Patulah ke mana amu beso tu. Amu beso lagu tu. Maka bertaubatlah kepada Allah. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa tadi. Mata pun tak jadi nak jadi saksi. Beres dah ya taubat dah. Tu bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyaksikan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu. Mu di atas muka bumi ni, di atas muka bumi ni, mu berasa bernusuk dah. Dia berasa macam orang tak tengok dah. Tengok atas tak ada CCTV. Kita pun buat cerok, cekok ambil duit misalnya tak. Tak ada orang tengok ni. Sekarang tu gagal. Duit hilang dalam kaunter cashier. Habis tak ada hilang 2,000 misalnya. Kita selamat. Kita pula hilang jodoh kau. Tu cek CCTV. CCTV tak ada. Kita ni pandang pula dia cover tak. Siapa dia curi ni. Kalau boleh kita kata apa. Kita cover. Padahal kita jangan ambil. Tu contoh. Jadi atas dunia boleh selamat. Kita pula jadi ketua penyiasat. Siasat nak cari siapa curi. Padahal kita dah je curi. Boleh tak? Boleh menipu begitu atas dunia juga. Betul boleh menipu lagi. Tak? Jo curi tu nak igat dia sendiri. Bila boleh? Bila nak ada? Dia boleh buat gitu atas muka bumi. Tapi di akhirat sekali lagi, tangan dia akan kecek, mulut dia akan dia tutup dengan serapat-rapatnya, tak boleh kecek gapo. Mata dia akan kecek, badan dia, telinga dia akan berkata-kata di akhirat nanti. Jadi wakmu susuk tu, an yashhada alaikum sam'ukum, mata kamu akan jadi saksi, wala absarukum, begitu juga dengan penglihatan kamu, pendengaran kamu jadi saksi, wala absarukum, begitu juga dengan penglihatan kamu akan jadi saksi di akhirat, wala juludukum, begitu juga dengan kulit-kulit kamu akan menjadi saksi di akhirat. Jadi tak ada nak susuk maksiat di akhirat sekali lagi. Semuanya akan dibongkarkan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Mahkamah dunia boleh tipu, boleh rasuah, boleh bayar. Ataupun kalau tak saya rasuah, tak saya bayar pun kita tukar fakta kes. Kita pegawai bisalah. Dia reti timbul ke kesamaran, timbul ke keraguan, macam-macam bila mana dia buat gitu, nampak macam tak bersalah. Bebas, beres, bebas. Ada atas dunia. Tapi kalau tak bertaubat, akhirat masih lagi ada. Tu. Batu kena takut ke akhirat lebih daripada takut dunia. Takut ke akhirat lebih daripada takut dunia. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bila mana dia naik jadi khalifah, dia takutnya beban amanah yang begitu besar sebagai seorang pemimpin, takut dia sehingga dia kata satu kata-kata yang masyhur dinukilkan dalam syarah Jauharul Maknun, disebut kata-kata Sayyidina Umar,
laitani kuntu hazihil labinah. Dia pergi batu sebutir, batu orang rumah ke apa tak, dia pergi batu sebutir. Dia kata, ya alangkah moleknya kalau aku jadi batu ni. Nak jadi batu je weh. Nah, sebab apa? Sebab beratnya amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat sekali lagi. Batu ni tak ada orang nak soal dia. Nah, dia jadi gapo, dia pecah kau, dia rosak kau, tak ada orang nak soal dia. Di akhirat sekali lagi tak ada gapo-gapo. Tu. Ya laitani kuntu hazihil labinah. Ya laitani lam ukhlaq, laitani lam talidi ummi, laitani kuntu nasiyan wa mansiya. Tu kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Alangkah baiknya aku jadi batu ni. Alangkah baiknya aku tidak diciptakan. Alangkah baiknya kalau umur aku ni tak beranak kat aku. Alangkah baiknya kalau aku ni jadi orang yang dilupakan. Orang tak ingat kat aku, orang tak kenal aku. Tu. Ayatnya beratnya bebanan sebagai seorang pemimpin, seorang khalifah di atas muka bumi ni. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap daripada kalangan kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya, dipertanggungjawabkan di atas apa yang dia pimpin. Seorang suami akan ditanya tentang bagaimana dia memimpin isteri dia. Seorang ayah akan ditanya bagaimana dia memimpin ahli keluarga dia, anak-anak dia. Seorang ketua negara, ketua negeri akan ditanya tentang bagaimana pemerintahan dia. Batu jangan minta-minta. La tas'alul imarah. Jangan minta kepimpinan. Jangan minta nak jadi ketua. Kalau orang latih, alhamdulillah. Jangan kita minta jawatan. Ambo nak jadi ketua, ambo nak jadi gotuh pengurusi, ambo nak jadi goni, ambo nak jadi tok email, nak jadi apa lagi? Nak jadi YDP Maik. Tu tak boleh. Nak jadi apa? Nak jadi ketua JAKIM, Perdana Menteri, nak jadi apa pun jangan minta. Bila mana kita minta, maka Allah Ta'ala tak tolong dalam kerja buat kita. Tu mafhum hadis. Kalau kita minta satu-satu kerja, satu-satu jawatan, maka Allah Ta'ala tidak akan menolong di atas jawatan kita tu. Biar orang latih kita, biar orang cadai nama kita. Kalau orang cadai tu maksudnya orang nampak kita layak. Dia orang nampak sesuai ni, okey ni, bagus. Orang pun tak cadai nama kita. Tu beratnya amanah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat sikit lagi. Jangan berebut lah, ni orang berebut. Berebut. Berebut nak kau jawatan. Tu balik kuih habis. Sepatutnya balik tak sih. Apalah, pergi ke demo lah. Sepatutnya begitu. Ni berebut. Sebab apa? Sebab nampak dunia. Orang dengan jawatan ni dia boleh buat macam-macam. Boleh buat itu, boleh buat ini. Tak nampak akhirat. Kita mengaji tasawuf ni biar nampak akhirat. Ya, orang lain tak nampak pun. Dia buat begitu. Biarlah dia tak mengaji. Kita buat mengaji ni jangan jadi sepo dia. Dah kali kita mengaji, perangai sepo dia, supaya kita mengaji juga kita. Nampak? Biar kita ni berperangai, berakhlak sebagai orang yang belajar ilmu tasawuf utama sekali. Tu masya-Allah, tabarakallah. Itulah ketakutan Sayyidina Umar Al-Khattab terhadap hari akhirat, hari kiamat. Sehingga dia kata, alangkah moleknya kalau aku jadi ketua batu ni. Akhirat sekali lagi tak ada nak tanya. Tapi kalau jadi manusia, akhirat sekali lagi akan tanya. Duduk dunia dulu buat gapo, buat gapo, buat gapo. Allahu akbar, takutnya Faqala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala, sekali lagi, habis sekali. Dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kita tak boleh nak tidak boleh nak lari daripada saksi-saksi itu. Dengan tangan kita jadi saksi, mata kita jadi saksi, 7 anggota zahir kita jadi saksi. Tak boleh lari, melainkan dengan cara lagu mana? Kita tinggalkan kejahatan, tinggalkan maksiat. Tak buat. Kita tak buat. Nak jadi saksi ke apa dia? Tangan kata demo dulu curi.
ambo mana curi. Tangan kecek nipu kau pula. Tak ni. Ayatnya dia kita tak buat, dia pun tak boleh nak kata gapo. Tu bahkan kalau kita buat benda baik, maka dia pula akan jadi saksi untuk membela kita. Nah. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia. Nah. Boleh kau bercerai? Kulit bercerai daripada kita. Seolah-olah dia nak kata kalau lah benda tu boleh bercerai daripada kita. Nah, mata boleh bercerai daripada kita, telinga boleh bercerai, kulit boleh bercerai. Buatlah maksiat. Nah. Syarat nak buat maksiat, mata tinggal rumah. Telinga tinggal rumah, kulit tinggal rumah. Pergi buat maksiat. Nak tinggal lagu mana kena bawa sekali juga dah tak buat tu. Maksudnya tak boleh buat lah. Nah, tak boleh nak buat maksiat. Sebab semua tu akan ada bersama dengan kita, tak kita buat. Allahu akbar waliyazbillah. Moga-moga Allah Taala jauhkan kita daripada segala maksiat. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa. Setiap masa tak bercerai. Duduk sekali yang kita seumur. Dan tiap-tiap tempat di mana pun ada seumur. Selagi menyebut hamba akan tujuh. Habis itu dah. Pada tiap-tiap tempat berhenti situ dulu. Barulah kita boleh sambung. Selagi menyebut hamba sini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Tu dia akan start sebutlah 7 anggota tu. Dia akan start dengan mata dulu. Dia akan bahas anggota mata. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung ila angkal kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu